Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Yana dalam rancangan Merungkai Kebenaran. Topik kita pada hari ini adalah topik yang sangat hangat diperkatakan, iaitu influencer pendorong akhlak generasi muda. Baiklah, siapakah influencer? Dan apakah pengaruh mereka terlalu besar sehingga sering dikaitkan dengan perubahan akhlak generasi muda kini yang dilihat semakin merosot? Influencer merujuk kepada seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi orang lain, terutamanya di media sosial. Mereka bergerak secara giat di dalam media sosial dengan pelbagai konten yang dipaparkan, sama ada di TikTok, Instagram dan pelbagai medium sosial yang lain. Mereka ini mempunyai pengikut dalam jutaan manusia. Baiklah, bagi merungkai kebenaran ini, hari ini saya bersama dengan dua orang panel hebat, iaitu Dr. Akilah dan Dr. Adib. Okey, Assalamualaikum Dr. Akilah. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Yana, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat Doktor. Okey, Profesor Adib, apa khabar Profesor? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah sihat. Baiklah, Doktor, untuk Profesor Adib, soalan saya yang pertama. Adakah konten-konten yang dipaparkan secara publik oleh influencer ini adakah wajar dan sesuai untuk tontonan generasi muda khususnya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar-pendengar pada malam ini. Jadi, berbalik kepada pertanyaan yang ditujukan mengenai konten publik ini, adakah sesuai ditayangkan? Menurut pendapat saya, ini adalah satu isu yang sangat relevan untuk kita bincangkan. Kerana apa? Kerana konten-konten ataupun influencer yang ada pada hari ini sangat memberi impak kepada anak-anak muda generasi kita, terutama sekali dalam pengaruh-pengaruh media sosial. Jadi, konten publik untuk tontonan generasi muda ni sangatlah sesuai apabila terdapat beberapa unsur yang harus ditekankan dalam penyampaian ataupun konten-konten yang ada ataupun kandungan yang ada dalam sesuatu konten yang mereka buat. Yang pertama antaranya yang saya nak tekankan adalah konten tu seharusnya adalah konten yang berunsurkan edukatif. Edukatif bermaksud konten-konten yang ada unsur-unsur ilmu ataupun keilmuan yang dapat disampaikan secara spontan ataupun secara formal. Jadi sejauh manakah konten yang dipaparkan oleh influencer yang ada pada zaman kini memberikan nilai edukatif pada generasi muda yang ada sekarang. Ini satu persoalan yang perlu ditekankan oleh para influencer untuk membawa konten-konten mereka kepada peringkat yang lebih baik dan dapat memberi impak kepada masyarakat kini. Yang kedua adalah konten-konten yang mereka buat ataupun mereka sampaikan perlulah ada nilai-nilai positif yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti nilai-nilai toleransi, keagamaan, tanggungjawab sosial dan lain-lain. Dan harusnya konten-konten yang dibuat ataupun disampaikan tidaklah mengandungi unsur-unsur yang boleh menyebabkan pemecahan perpaduan ataupun
pergaduhan antara kaum. Itu adalah antara isu-isu yang sering diperkatakan di media sosial, terutamanya di masyarakat Malaysia kini. Dan akhir sekali yang saya ingin tekankan adalah konten-konten yang mereka sampaikan haruslah konten yang tidak melibatkan risiko sama ada harta ataupun nyawa. Seperti mana yang dia maklum, ramai influencer ataupun konten creator yang membuat konten yang melibatkan nyawa seperti uh, terjun bangunan 2 tingkat dalam kolam ataupun mandi bersama dengan istilahnya babi air. Uh, itu mendatangkan satu kemudaratan terhadap tubuh badan dan harta benda. Jadi sebagai influencer ataupun content creator yang bertanggungjawab, kita seharusnya menekankan aspek-aspek itu supaya kita menjadi content creator ataupun influencer yang mengajak ke arah kebaikan dan tidak mempengaruhi masyarakat dengan agenda-agenda dan uh, agenda-agenda dan pengaruh-pengaruh buruk untuk membentuk suatu generasi yang cemerlang dan terbilang di masa hadapan. Dan itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Profesor Adib atas penerangan yang sangat-sangat jelas. Apa yang saya boleh ambil iktibar daripada apa yang dibincangkan oleh Profesor Adib sebentar tadi adalah peranan influencers itu sendiri dalam memilih konten yang sepatutnya mereka sebarkan. Yang perlunya adalah membawa manfaat khususnya kepada generasi muda. Jadi influencer sepatutnya mempunyai more educated dalam mempublikkan atau mempublikasikan konten mereka. Baiklah, soalan seterusnya saya tujukan kepada Dr. Akilah, iaitu apakah konten-konten tersebut memberi kesan dalam generasi muda dan bagaimana ianya mempengaruhi generasi ini? Okey, terima kasih saudari moderator, Cik Yana. Saya kira sangat menarik ya tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu influencer, yang mana kita boleh tengok ramai remaja zaman kini yang mengidolakan ataupun yang menjadikan influencer ini sebagai model ikutan mereka. Baik, berbalik kepada soalan moderator tadi. Pada pandangan saya, ya, konten influencer menerusi pelbagai cara boleh memberi impak ataupun kesan yang besar kepada generasi zaman sekarang, baik positif maupun negatif. Dan banyak kesan yang dapat mempengaruhi remaja kini yang dapat kita lihat antaranya ialah yang pertama, inspirasi ataupun motivasi. Yang mana ramai influencer berkongsi kisah kejayaan mereka dengan memberikan motivasi ataupun galakan generasi muda untuk mengikuti impian mereka. Sama ada meneroka minat baharu dan membangunkan imej diri yang positif. Jadi, konten tersebut boleh membantu memotivasikan seseorang individu untuk mengatasi halangan dan bekerja keras untuk mencapai matlamat mereka. Dan kesannya atau pengaruh yang kedua ialah maklumat dan trend. Influencer boleh menjadi tauladan dan sumber maklumat yang berharga tentang pelbagai topik, daripada perkongsian gaya hidup sehat, fashion, aktivisme, produk kecantikan, makanan, kaedah masakan, dan juga yang paling banyak yang kita nampak adalah dalam bidang keusahawanan. Dan para influencer juga boleh membangunkan jati diri ataupun nilai diri seseorang individu tersebut. Dan pengaruh yang ketiga yang saya boleh kongsikan adalah pengaruh gaya hidup, yang mana konten influencer ini biasanya mempamerkan gaya hidup yang tertentu seperti aktiviti fizikal, diet ataupun aktiviti harian. Jadi melalui konten-konten tadi, generasi muda boleh diilhamkan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, gaya hidup yang sama ada dari segi kecergasan, kesihatan,
maupun aktiviti sosial. Dan apa yang boleh saya katakan, konten influencer ini boleh menjadi sesuatu kuasa yang kuat, sama ada untuk kebaikan ataupun keburukan. Dan tidak lupa juga diingatkan bahawa tidak semua konten influencer mempunyai pengaruh yang baik. Ada setengah influencer mungkin menggalakkan tingkah laku yang tidak sihat ataupun norma sosial yang tidak selari dengan dunia kita. Jadi tidak dapat tidak, penting untuk kita menyedari bahawa potensi kesan tersebut supaya kita dapat mengambil langkah untuk mengurangkan risiko tersebut. Itu sahaja. Baiklah, menarik ya perbincangan yang diutarakan oleh Dr. Akilah sebentar tadi, di mana terdapat pelbagai konten sebenarnya dipaparkan oleh para influencer, termasuklah keusahawanan, terutamanya saya tertarik dengan keusahawanan, di mana memang ramai influencer sekarang yang bergiat dengan menggunakan media sosial sebagai medium untuk mempromosikan usaha mereka dalam membangunkan kehidupan. Jadi saya juga sebagai netizen tertarik untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka, bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan yang baik dengan hanya menggunakan media sosial sebagai medium utama. Baiklah, kita fokus kepada topik yang kedua, yang seterusnya adalah berkenaan dengan tanggungjawab influencer, di mana berdasarkan apa yang diterangkan oleh Profesor Adib dan Dr. Akilah sebentar tadi berkenaan dengan pengaruh influencer. Jadi, adalah sangat besar tanggungjawab seorang influencer dalam memberikan konten-konten kesedaran, konten-konten yang bermanfaat yang boleh mempengaruhi generasi muda dengan perkembangan akhlak yang lebih baik. Jadi soalan saya yang pertama, Profesor Adib, apa usaha yang perlu dilakukan dalam memastikan akhlak generasi dalam kalangan akhlak dalam kalangan generasi muda masa kini dapat dikawal dengan baik, dijaga dengan baik? Teruskan Dr. Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebagai influencer, kita menjadi ikon yang dilihat oleh masyarakat. Jadi, suka untuk saya ingatkan, akhlak adalah suatu cerminan yang penting yang ditonjolkan kepada masyarakat. Jadi, semestinya seorang influencer itu perlu menjaga akhlaknya. Dan ada beberapa akhlak yang saya ingin tekankan yang perlu seseorang influencer itu tekankan ataupun pamerkan sewaktu dia menyampaikan konten-konten yang dia buat. Antaranya yang pertama adalah seseorang influencer itu perlu sentiasa berlapang dada. Berlapang dada menerima apa saja teguran, komen ataupun kritikan daripada masyarakat terhadap konten-konten yang dibuat. Yang kedua adalah penyampaian bahasa yang baik. Penyampaian dan penggunaan bahasa yang baik ini adalah suatu akhlak yang patut ditonjolkan kerana generasi muda zaman sekarang amat suka menggunakan kata-kata kesat dalam memaki ataupun mengkritik sesuatu konten. Jadi seseorang influencer itu seharusnya menggunakan kata-kata yang penuh berdedikasi, penuh dengan hormat dan sopan santun demi menjaga air muka ataupun identiti seorang influencer itu. Yang ketiga dan terakhir yang saya rasa yang perlu diterapkan oleh seorang influencer ini adalah sifat pemaaf. Walaupun setelah dikritik, dikomen dengan perkara-perkara yang tidak elok, walaupun penyampaian ataupun konten yang dibuatnya adalah konten yang betul dan masyarakat kita sendiri adalah masyarakat yang saya tak nafikan susah nak terima teguran. Bila tegur sikit terasa, bila tegur sikit terasa kan. So bila orang kritik, bila masyarakat ataupun netizen-netizen kecam, kita haruslah menjadi pemaaf dan berlapang dada. Tidak memanjang-manjangkan pergaduhan tersebut sehingga
membawanya ke mahkamah pengadilan ataupun boleh mencetuskan pergaduhan sesama influencer yang boleh melibatkan nyawa. Jadi itu saja daripada pandangan saya. Terima kasih. Baiklah, jadi sebagai influencer, mereka mempunyai tanggungjawab yang besar jugalah ya, Profesor Adik, di mana mereka perlu menjaga mental health mereka dengan memastikan mereka sentiasa menjadi pemaaf, mereka jangan terikut atau triggered dengan apa yang diperkatakan oleh netizen. Saya juga tertarik dengan pernyataan yang menyatakan, yang Profesor Adik nyatakan sebentar tadi berkenaan dengan akhlak ini adalah menonjolkan masyarakat kita. Bagaimana budaya kita, budaya negara kita adalah berdasarkan daripada akhlak masyarakat, anak didik kita, masyarakat kita. Akhlak mereka ditonjolkan kepada negara luar. Jadi seterusnya soalan saya kepada Dr. Akilah. Adakah kesedaran sebagai influencer penting bagi mengelakkan konten-konten yang membimbangkan? Okey, baik. Untuk mengelakkan konten-konten yang membimbangkan, ya, kesedaran sebagai seorang influencer sangat-sangat penting. Ini kerana sebagai seorang yang memiliki pengikut ataupun pengaruh, lebih-lebih lagi pengikutnya adalah anak-anak yang masih bersekolah, secara automatik seseorang influencer haruslah memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyajikan konten-konten yang bermakna ataupun positif. Kenapa saya katakan begitu? Okay, kerana influencer ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi perilaku ataupun keputusan pengikut-pengikut mereka. Dan tidak dinafikan juga apabila kita terlalu menyukai seseorang, segala apa yang dilakukan oleh orang tersebut akan kita terima. Sebab kata netizen, bau kentut pun boleh jadi wangi. Sebabnya kita dah sukakan seseorang tu. Jadi tidak menjadi masalah buat kita akan isu tersebut. Jadi para influencer ni haruslah menyedari bahawa perkara ini tentang perkara ini bahawa mereka memiliki pengaruh yang sangat besar buat pengikutnya. Dan selain itu, influencer ini juga perlu tahu apabila konten yang membahaskan konten yang membahaskan isu-isu sensitif ataupun meremehkan orang lain dapat membahayakan kesihatan mental dan emosional pengikut-pengikut mereka. Jadi, kesedaran sebagai influencer dapat membantu dalam menghindari menyebarkan konten yang dapat menyebabkan stres, kecemasan ataupun kekurangan rasa percaya diri. Dan dengan kesedaran ini juga, seorang influencer dapat memainkan peranan yang lebih positif dalam membentuk budaya digital dan memberikan sumbangan pada kesejahteraan dan pembangunan positif masyarakat. Dan akhir sekali, kesedaran ini juga dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengikut-pengikut mereka kerana manusia cenderung lebih memilih ataupun menghargai influencer yang bertanggungjawab berbanding influencer yang hanya mengejar glamour. Itu sahaja. Baiklah, menarik ya Dr. Akilah apa yang diperkatakan sebentar tadi oleh Dr. Akilah, di mana Dr. Akilah menegaskan bahawa tanggungjawab seorang influencer itu dapat memberi kesedaran kepada generasi muda. Itu sahaja. Terima kasih Dr. Akilah dan Profesor Adib. Baiklah, secara rangkum, saya rangkumkan segala-galanya apa yang kita telah bincangkan pada malam ini. Hakikatnya, influencer ini memainkan peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi generasi muda. Jadi, influencer sebagai influencer yang terkenal, mempunyai famous di media sosial, sangat terkenal, adalah baiknya memilih untuk mempublikasikan konten-konten yang sewajarnya untuk tontonan masyarakat umum. Itu juga boleh menjaga imej negara kita Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur dengan mempunyai masyarakat yang mempunyai akhlak yang terbilang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.